Macam mana yang dikatakan Melayu itu seafarers. Kita ini adalah pelaut. Orang Melayu ni pelaut. Kita ini suka mengembara. Hidup orang Melayu itu di darat dan di laut. Jangan kata dua alam lah. Kan? Tapi memang kita menguasai lautan, kita menguasai daratan. Melayu itu pengembara lautan. Sebab itu kalau kita lihat banyak sumbangan orang Melayu dalam ilmu perkapalan. Orang Melayu bukan saja buat kapal. Orang Melayu belayar. Orang Melayu juga buat undang-undang laut. Antara undang-undang laut yang diterima pakai sampai hari ini adalah bertunjangkan kepada undang-undang laut yang dibuat oleh orang Melayu, iaitu orang Melayu Bugis. Nah, orang putih pun ikut sampai hari ini. Kapal itu tak kira lah. Kapal paling besar pada waktu itu adalah kapal orang Melayu, disebut jong. Orang Melayu sendiri tak faham. Dia pergi kata jong tu Cina punya. Ini berat. Jong tu perkataan Melayu. Sebab itu kalau kita tengok tempat-tempat di Semenanjung ni pun banyak tempat yang bermula dengan jong. Umpamanya Jong Salang. Tahu Jong Salang? Jong Salang adalah nama Melayu, nama lama untuk Phuket. Sebab Phuket tu dah jatuh ke Siam, dia tukar nama. Jong Salang tu dia panggil Phuket. Phuket tu dalam bahasa Siam artinya bukit. Kemudian kita ada dekat Langkawi Pulau Jong Besar. Kita ada Jong Inai, macam-macam jong lagi lah. Jadi jong tu kataan kita sebenarnya. Dan satu-satunya bangsa di dunia ni yang memanggil tempat tinggalnya sebagai tanah air adalah orang Melayu. Pasal apa tanah air? Sebab kita hidup di darat, kita hidup di air. Kita menguasai darat, kita menguasai laut. Jadi tempat kita ni kita kata tanah air. Kalau kita kata Malaysia, Malaysia itu tanah airku. Bahasa Inggeris dia tak sebut tanah air. Dalam bahasa Inggeris dia kata motherland. Dia merujuk kepada land, tanah. Sebab puak-puak tu tak boleh hidup di laut. Kita dulu. Jadi setengah orang putih disebut fatherland. Kalau dalam bahasa Belanda lagi lah, dia menganggap air itu sebagai musuh. Sebab 2/3 daripada tanah Belanda itu di bawah air. Jadi dia takut. Orang kita tak takut. Sebab itu kita kata tanah air. Kalau Arab pun Arab disebut watan. Dan watan itu lebih merujuk kepada tanah. Orang Melayu dia ambil dua-dua, tanah air. Sebab itu dia kata Malaysia tanah airku. Inilah tanah airku, tempat tumpahnya darahku. Jadi air pun kawasan kita, tanah pun kawasan kita. Itu sebabnya kita jadi pengembara lautan. Dan hebat orang Melayu ni, kita boleh mengembara begitu jauh di laut tanpa perlu kompas. Sebab itu kalau kita kaji dalam artifak-artifak Melayu, saya kaji, orang Melayu tak buat kompas. Kita belayar tak payah kompas. Kita tahu nak sampai ke darat dengan melihat kepada jenis burung yang terbang. Kita melihat kepada warna rumpai di dalam air. Kita melihat kepada warna air dan bentuk ombak. Dia boleh beritahu tak jauh dah ni daripada daratan. Ini hebat orang Melayu. Pasal kita dah biasa duduk kat laut. Sebab itu dalam Straits Times Singapore ditulis di situ, dia kata the first man to circumnavigate the world was a Malay. Manusia yang pertama mengelilingi dunia adalah orang Melayu. Itu dalam Straits Times Singapore. 1521. 10 tahun selepas kejatuhan Kota Melaka. Orang Melayu inilah yang menjadi jurumudi kepada Fernando
ataupun Fernão de Magalhães, yang kemudian menukar namanya kepada Ferdinand Magellan. Orang putih muhur, dia kata Ferdinand Magellan orang yang pertama berlayar mengelilingi dunia. Itu adalah merupakan satu penipuan fakta, kerana Fernando de Magalhães ini, Ferdinand Magellan ini mati di Pulau Cebu. Pulau Cebu itu di Filipina. Dia tak lengkap satu putaran. Yang lengkap ialah orang Melaka ni. Mengikut catatan Antonio Pagafita, tukang tulis di atas kapal itu, dia kata orang Melayu ni asalnya dari Sumatera. Dan saya nak sebut di sini, zaman Melaka dulu, sebahagian daripada Sumatera itu adalah di bawah kerajaan Melayu Melaka. Jadi orang Melaka. Dan Melayu itu pengembara lautan. Ingat tuan-tuan, 460 tahun kita dijajah oleh kuasa barat. Dalam masa 460 tahun itu, bermula 1511 oleh Portugis, kemudian Belanda, kemudian Inggris, mereka mencuri dan menyembunyikan kebijaksanaan nenek moyang kita. Lepas tu dia bagi tahu kita ni malas, kita ni mundur. Padahal bukti-bukti kebijaksanaan nenek moyang kita tu dicuri buat balik tempat dia habis. Tuan-tuan tahu tak, di Leiden University di Belanda ada 18,000 manuskrip Melayu. Di Leiden University sahaja 18,000. Di tangan kolektor-kolektor dan juga universiti-universiti di Belanda ada 2,000 lebih lagi. Jadi di Belanda saja ada lebih kurang 20,000 manuskrip yang ditulis oleh moyang-moyang kita yang cerdik pandai. Baru dalam 17% yang dikaji isinya. Berlambak lagi tak dikaji. Ini yang saya duk suruh, yang mana yang cerdik pandai ni, pilah buat master PhD kaji. Sebab Belanda ni dia bagi, pasal dia pun tak erti baca. Kita pun tak erti baca, sebab dia tulis Jawi lama. Kadang-kadang tahu baca, bunyi tahu, tapi makna tak tahu sebab bahasa Melayu lama. Itu yang kita nak kena selidiki, apa rahsia yang ditinggalkan oleh moyang kita. Dia curi, buat balik tempat dia habis. Lepas tu dia beritahu kita ni bodoh, padahal dia curi.